kata kalau kita tengok Facebook tentang David Liu yang menolong orang banyak-banyak tu. Buat saja, orang kritik memang banyak, okey. Tapi yang jangan berhenti berbuat. Okey. Artinya sekali lagi kita nak bangun kekuatan, kalau kita buat baik, jangan berhenti hanya kerana kritikan cercaan orang lain. Terus saja buat kalau anda fikir yang itu adalah baik untuk anda. Yang itu adalah baik untuk anda, baik untuk Allah, baik untuk agama, baik untuk orang yang ditolong. Jangan peduli. Sebab tu dia kata, palingkan belakangmu, palingkan punggungmu dari mereka. Okay? Dari semua kritikan-kritikan yang tidak berharga itu. Itu pesanan seorang sastrawan barat. Okay. Ataupun kita kata, kalau anda nak membalas lah, kita kata nak membalas. Okay. Tapi kalau boleh tak payah balas. Tapi kalau nak balas juga. Pertama dia kata jangan balas. Jangan pernah membalas cercaan dan olok-olokkan yang melukakan hati anda. Jangan balas apa saja cacian dan cercaan yang membuatkan hati anda luka. Apa sebab tak boleh balas? Kerana kesabaran anda dalam menghadapi semua itu, okay, akan dengan sendirinya menguburkan semua kehinaan itu. Kita tak boleh rasa terhina hanya kerana orang hina. Tak. Kita tidak akan jadi hina kerana hinaan orang. Tak. Ini kekuatan yang nak dibangun. Maka sekali lagi kita bangun balik itu. Kalau anda, jangan balas. Ini nasihat pertama. Jangan balas cercaan-cercaan itu atau olokan-olokan yang melukakan hatimu. Okay? Ini nak tunjuk orang beriman ni. Balik pada orang beriman. Orang yang tebal imannya. Bukan nipis imannya. Bukan kurus imannya. Kita dah buat kemarin apa-apa tebalnya iman kita. Iman kita tebal nipis bergantung pada tindakan kita. Kalau imannya tebal, maka tindakannya sihat. Kalau imannya nipis, tindakannya tak sihat. Bukan saja buruk dia buruk kerana orang, pada orang, dan yang penting juga buruk pada kita. Okay? Kemudian kita katakan, apa sebab tak payah balas? Kalau anda buat tak tahu je, kesabaran anda dengan sendirinya akan menolak semua kesan negatif daripada cacian-cacian tadi. Kau nak kata apa, 4 lori pun lantak lah, aku tetap buat apa aku patut buat. Dan kita tidak berduka cita. Ini paling penting. Tapi yalah, kita tak kisah pun. Tapi dalam perutnya fikir, ingat, bayang. Itu salah. Sebab itu bukan sabar namanya. Orang yang sabar artinya dia terima apa orang tak kata. Dia terima tapi tak proses. Biarkanlah kau nak kata apa pun. Aku tetap aku akan buat apa yang aku patut buat. Kerana kesabaran itu akan mengubat semua luka-luka tadi. Okey? Kemudian kita kata, apa sebab? Sebab kesabaran itu sumber kemuliaan. Kalau anda nak dianggap mulia, maka latihlah diri anda untuk terus sabar. Okey? Untuk terus sabar. Okey? Dan kita kata apa? Dengan tidak menjawab, tidak melawan, tidak membalas ataupun dengan diam, hanya dengan diam itu akan membantu anda, okey, untuk akan menjadi sumber kekuatan pada anda, okey, untuk mengalahkan musuh. Kalau kita tak melawan, akhirnya orang tak nak cakap dah. Aku cakap apa pun dia buat dek aja, buang masa aja, buang tenaga aja, habis boras aja, kata orang Negeri Sembilan. Aku nak empuk-empuk dia buat tak tahu je, buat dek je, tak kisah pun, tak ada apa-apa tindakan pun. Okey? Dan memaafkan adalah sumber dan tangga-tangga untuk mencapai pahala dan kemuliaan. Ini yang kita nak. Tak payah jawab, tak payah fikir, tak payah ingat. Okey? Itu tanda orang sabar. Kalau sabar tak cakap, tapi dalam perutnya bercakap, pompang-pompang, nantilah kau ada reda batas, yang yung mukanya bengkak-bengkak, benjol-benjol, kalau jumpa tak tegur, itu bukan sabar. Orang sabar artinya dia terima saja macam angin lalu, macam ombak di pantai, pergi balik. Okey? Maka tetapi jangan lawan.
Jangan jawab. Okey? Kerana kesabaran itu akan meredakan, menghilangkan. Okey? Kemudian dengan kesabaran, dengan tidak melawan. Kesabaranlah sumber kemuliaan. Kesabaran, oleh itu kita katakan dengan diam itu akan menjadi sumber kekuatan. Tak jawab itu sumber kesabaran. Diam itu sumber kekuatan. Siapa nak kuat dia diam. Tak payah jawab, tak payah bengkak, tak payah benjol, tak payah berong muka, tak payah buka empat segi. Okey? Tak payah muka ketat. Boleh ke tak boleh? Dah dilatih Allah, dah dikurung 3-4 bulan. Mesti jadi kuat dah ni. Okey? Diam itu menambah kekuatan. Bila kita kata menambah kekuatan, dan mampu mengalahkan musuh. Okey? Dan yang ketiga kita kata tadi, pertama tak lawan. Tak marah, tak bengkak, tak benjol. Sabar. Sabar bermakna apa? Kita diam, bukan diam tak buat apa-apa. Diam dan berusaha mengatasi masalah. Okey? Kemudian dengan diam mengukuhkan, menjadikan kita kuat. Tadi sabar, kemudian kita diam, tak payah cakap supaya dosa tak ada dekat mulut. Bibir tak ada dosa, hati tak sakit bengkak, tak ada benjol. Kemudian kita katakan, memaafkan. 3 benda ni. Pertama, jangan lawan. Kedua, jangan jawab. Diam je. Okay. Jangan lawan satu. Tunjuk kesabaran. Itu kekuatan. Yang kedua, diam. Diam itu tanda kita mengumpul kekuatan. Dan yang ketiga itu, kita jadi orang beriman yang sangat baik. Ialah iman yang tebal. Kita kata iman yang kukuh, iman yang mantap. Ialah dengan apa? Bila kita mampu memaafkan, lantaklah dia kata ada 4 guni ke, 4 karung ke, 4 bulan ke, 4 hari ke, dia kata kita tetap memaafkan dia. Okey, tetap memaafkan dia, maka kita katakan memaafkan itu adalah sumber dan tangga untuk mencapai pahala dan kemuliaan. 3 benda tadi nak, jangan jawab. Diam itu dengan usaha dan sabar dan akhirnya memaafkan. Jangan simpan, jangan dendam, jangan bengkak-bengkak. Dia tak boleh tengok dia, tak boleh duduk sebelah dia, tak boleh jumpa dia, tak boleh pergi rumah dia, tak nak pergi cakap dengan dia. Jangan. Salah, itu salah. Orang beriman itu membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan yang lebih baik. Dengan cara yang lebih baik, paling baik. Kita ingat balik, kita dah mengukuh iman lama dah ni. Imannya mahu tergugat ke tidak kalau dicerca. Okey? Okey? Yang kedua, kita kena ingat, kalau dia mencerca kita dan kita buat tak tahu je, kita tidak terpengaruh dengan caciannya, dengan cercaannya, orang itu akhirnya nanti akan lupa apa yang dia cakap tentang kita. Sebab kita terus buat baik, kita terus baik dengan dia, kita terus sabar, kita terus memaafkan, kita terus membina hubungan macam biasa. Maka orang yang mencerca kita itu, okey, ataupun kita kata kalau ikut kajiannya, separuh daripada orang yang mencerca-cerca kita itu lupa apa yang dia cerca tentang kita. Okey, ni sekali lagi je. Okey. Tadi separuh. 1/3 daripadanya akan kita katakan tak sedar dengan apa yang dia katakan tentang kita. Mari dia tengah sakit hati terkeluar macam-macam. Bila dia balik normal, udah hilang marahnya. Aku tak perasan aku cakap apa. Ya Allah. Ini kekuatan yang nak dibangun. Okey. Ketiga, ada dan selebihnya. Tadi separuh. Kemudian 1/3. Selebihnya apa? Selebihnya, orang-orang yang mencaci kita itu sebenarnya apa? Tidak tahu pun, tidak mengerti pun. Mengapa mereka mencerca anda? Kenapa mereka mencaci anda? Kenapa mereka sakit hati dengan anda? Tak tahu. Apa sebab? Entah, aku pun tak tahu. Ini pengaruh orang lain lah ni. Ini kekuatan yang nak dibangun. Maka, sekali lagi, tadi kita kata, separuh akan lupa apa yang dia cakap. Kedua, 1/3 tak tahu kenapa apa yang dia katakan kepada kita. Dan yang ketiga, selebihnya ialah
Orang itu tak tahu mengapa dia caci kita. Kenapa dia cerca kita. Sebab itu jangan dilawan dulu. Okey, kerana faktor masa akan membantu orang yang mencaci tadi, yang menghina tadi, yang mengkritik tadi jumpa situasi ini. Pertama, dia lupa apa dia cakap, separuh daripadanya lupa. Ayat lupa. Kedua, 1/3 daripadanya tak tahu. Tak ingat apa dia cakap tentang kita. Dan yang sikit lagi tu, yang selebihnya ialah tak tahu mengapa dia mesti caci kita. Kenapa dia kritik kita? Kenapa dia hina kita? Ini psikologi yang Allah bantu untuk kita. Maka dengan sebab itu, jangan pernah mencerca mereka. Cercaan mereka masuk ke dalam hati dan jangan pula berusaha untuk membalasnya. Disebabkan separuhnya lupa, 1/3-nya tak tahu apa yang dia cakap. Selebihnya tak tahu kenapa dia caci kita, kenapa dia cerca kita, kenapa dia maki kita. Okey. Disebabkan 3 benda ini, 1 lupa, kedua tak tahu apa dia cakap, ketiga tak tahu ngapa dia caci kita. Disebabkan adanya pegenda begini, maka kita kalau boleh jangan masuk dalam kepala sikit pun apa yang orang kata tentang kita. Jangan masuk dalam pungut, tulis lagi. Wah, masuk dalam notes lagi. Okay? Screenshot lagi. Oh, jangan. Okay? Jangan. Okay? Jangan dimasuk dalam kepala dan jangan dimasukkan dalam hati. Okay? Dan jangan, paling pentingnya, jangan pula berusaha untuk membalas apa yang mereka katakan itu. Boleh nampak? Pertama, jangan dengar. Kedua, jangan fikir. Ketiga, jangan masuk dalam hati. Dan keempat, jangan balas. Ni orang beriman punya hal ni. Orang beriman. Kena ingat, orang beriman. Okay? Tidak ada apa-apa yang kurang dalam diri kita, pada diri kita, di rumah kita, sekiranya kita dicaci. Oleh itu, bangun kekuatan bahawa kita adalah hamba Allah, tak payah balas. Dia tak dapat ilmu, dia belum belajar, dia belum pandai. Kalau boleh aku nak baik dengan dia, aku nak bantu dia. Boleh agak-agak nak bangun kekuatan itu. Okey? Boleh ke tidak? Dan ingat, kita nak mati, dia nak mati. Kematian fardu kifayah. Kalau pun dia caci kita, kalau dia mati, kita kena pergi betulkan juga, uruskan juga. Dan kalau kita mati, dia kena urus juga. Okey, sebab itu jangan ada dendam. Kalau jiran kita meragam, kita jangan sakit hati dia jangan. Kalau kita sakit hati dengan apa yang dia buat, nanti kita mati, dia nak tolong juga. Pertama tadi, tidak mengurangkan. Kalau orang caci kita, tidak mengurangkan apa bekalan yang ada dalam dapur kita. Tidak mengurangkan apa yang ada dalam poket kita. Kenapa nak pening kepala pasal cacian orang? Okey, boleh atau tidak? Boleh buat ke tidak ni? Janji mesti buat. Kalau tidak, rugi je sesi petang ni. Okey? Yang kedua, kita akan bantu dia dan dia akan bantu kita. Dia mati, kita kena pergi. Kita mati, dia kena datang. Kerana dia jiran kita. Dia sahabat kita. Maka jangan berusaha untuk mencaci, mencari buruk orang. Sama kita tak tahu kita jalan dulu ke dia jalan dulu. Takut tak sempat minta maaf kalau benda salah ke betul. Cacian ini salah atau tak salah, tetap dosa. Apa kata yang kita kata tu betul? Betul pun dosa. Sebab bukan hak kita untuk kata buruk orang. Okey, dan akhir sekali kita katakan, rumah yang sentiasa tenteram. Rumah yang sentiasa tenteram, sentiasa damai hanyalah rumah yang ada sepotong roti. Ada roti di dalamnya. Okay? Adalah lebih baik. Ada sepotong roti saja dalam rumahnya adalah lebih baik daripada sebuah rumah yang penuh dengan makanan. Okay? Yang penuh dengan makanan lazat tetapi tidak pernah lekang dari pergaduhan dan sumpah serapah. Boleh nampak? Rumah yang sentiasa tenteram. Okay, kalau nak rumah bahagia ke nak tak bahagia, baiti jannati kata Rasulullah. Macam mana nak bina rumah kita supaya bahagia? Biar pun yang ada rotinya sekeping je lagi. Ada sepotong je lagi roti di rumah kita.
Okey, tapi rumahnya tenteram. Dibandingkan dengan rumah yang melambak makanannya, banyak bekalan makanannya, tetapi di rumahnya juga tidak pernah lekang. Tak pernah lekang artinya sentiasa berada dalam pergaduhan dan sumpah serana. Okey, sumpah serana, sumpah serapah apa ataupun orang yang sentiasa cerita buruk orang, maki orang, ini ceritanya. Maka sekali lagi kita memilih, biarlah di rumah kita ada sekeping roti saja lagi. Tetapi yang dalam rumah itu tenteram, bahagia, boleh gelak, boleh ketawa. Sebab tidak ada maki hamun, tidak ada caci-caci, tidak ada cerca mencerca dalam rumahnya. Rumahnya tenteram dan damai. Okey, dibandingkan dengan rumah yang cantik, yang besar, yang banyak makanan, tetapi di dalam rumahnya penuh dengan pergaduhan, penuh dengan persengketaan, penuh dengan caci maki, penuh dengan sumpah serana. Kerana orang yang sentiasa mencari buruk orang, orang yang sentiasa mencerca orang, lidahnya ringan saja nak maki orang, lidahnya ringan saja nak sakitkan hati orang. Sebab dia dah praktis hari-hari cerita orang buruk orang. Sebab itu kata-kata ya Allah, mencaci ini adalah benda yang paling Allah benci. Campaknya ke neraka. Jangan main-main. Sebab itu sekali lagi, betapa pembesarnya pangkat kita, jawatan kita, jangan pernah melihat buruk orang. Dalam banyak-banyak, sebab Allah tak pernah jadikan manusia ni sebelah masam, sebelah manis. Tak pernah ada limau yang sebiji sebelah masam, sebelah manis. Tak ada. Betul? Makanya tidak pernah Allah bagi kita ini kalau buruk-buruk semua. Kalau baik-baik semua. Tak. Allah akan uji kita dengan yang baik, dengan yang tak baik. Tetapi kita boleh memilih. Nak rumah yang tenteram walaupun nak rotinya ada sekeping. Dibandingkan dengan rumah yang makanannya penuh tapi sengsara. Banyak maki hamun, kasar gedegor, terik pekik, tengking menengking. Maka mari kita semak diri kita. Adakah aku benar-benar orang beriman? Kalau orang beriman bermakna dia nak beribadah, nak bawa balik ke akhirat. Dia tak nak bakulnya sampai di akhirat besok kosong. Kerana apa? Orang yang kerjanya mencaci maki apa? Cerca orang ini, esok pahala ibadahnya terus bagi ke orang. Okay, bagi ke orang yang dicerca. Dan kalau dia caci maki orang itu tanpa kesalahan, kalau yang difitnah itu, kalau yang dicaci itu tak betul, okay, siapa yang kata keburukan orang dan keburukan tu salah, tak ada pada orang yang dia kata, keburukan itu akan datang balik ke kita. Jangan main-main. Kita kata dia tu memang sombong. Padahalnya orang tu tak sombong pun. Ataupun kita kata dia tu memang kedekut dari dulu pun kita tahu. Dia tu memang keras hati. Dia tu memang busuk hati. Sebenarnya orang tu tak ada pun ciri-ciri itu. Kalau kata dia tu memang dengki. Orang tu tak dengki sikit pun. Apa Allah janji? Siapa yang katakan keburukan orang dan keburukan itu tak ada pada orang yang kamu kata, insya-Allah keburukan itu pusing balik ke kita. Pusing balik ke kita. Kalau kita kata orang bohong tapi orang tu tak bohong, bohong tu datang kita. Kita pula jadi pembohong. Kita kata orang tu rasuah kita kata. Kita kata rasuah tapi tak ada bukti, kita tak tahu. Tak takut datang balik ke kita. Semua keburukan yang kamu lontarkan kepada orang lain dan orang itu tidak melakukannya, tidak pun seperti yang kamu sangkakan, maka semua keburukan itu datang kembali kepada pemilik perkataan tadi. Maka sekali lagi bangun kekuatan bahawa mencerca dan mencaci maki ini adalah kerja-kerja yang paling Allah benci. Celakalah Allah oi. Okey, wailun yang celakalah ni ya Rabbi. Allah tak selalu guna, tapi bila Allah guna maknanya perbuatan itu sangat-sangatlah tak cantiknya. Okey, celakalah orang yang kerjanya maki hamun ni, kerjanya mencaci-caci ni. Maka sekali lagi mari kita balik. Mari kita balik baca balik humazah kita. Okey.
Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Umpat cela, maki cerca. Ya Allah, takutnya ya Allah. Mari kita lari daripada situ, jangan pegang lagi. Baca ayat tu supaya kita ingat selalu. Okey? Kemudian yang mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitungnya. Tak pernah sedekah. Dia tengok buku akaun. Wah, dia banyak ni, banyak ni, banyak ni, banyak ni. Tapi tak pernah keluarkan. Tak pernah bagi untuk dia jadi bekal ke akhirat. Okey? Dan mereka mengira bahawa harta mereka itu akan menjamin, akan mengekalkan mereka. Mati. Kita yang setengah mati kerja, tapi orang yang mati-matian belanja. Nak ke tak nak? Jadi kalau kita tak nak jadi orang celaka, elak diri dari maki hamun, elak diri dari mencerca, elak diri daripada memfitnah. Kalau kita tak nak harta kita nanti dirayakan oleh anak kita, maka jangan sibuk-sibuk menghitung. Sibuk-sibuklah hitung untuk diderma. Ni nak raya haji, bila nak korban. Kalau korban, jangan cari lembu yang paling kurus. Jangan cari lembu yang paling murah. Ambil style orang Bangladesh. Umi dapat YouTube ke dapat WhatsApp ke? Seorang penguasa pembela lembu kata apa? Antara orang Malaysia dengan orang Bangladesh, kalau dia beli lembu untuk korban, Umi rasa malu tu dengan kisah ni. Okey. Orang Bangladesh akan pertama pergi ke ladang tengok lembunya. Orang Malaysia beli tak pernah tengok lembunya. Okey. Tu dah tak cukup syarat patutnya. Sebab orang jual beli mesti nampak bendanya. Sebab ada. Kedua, dia kata orang Bangladesh akan cari lembu yang paling besar. Okay? Sebab pada mereka, kalau kita buat korban, lembunya kurus, halus, tulang saja, haram kata mereka. Ini pengusaha lembu cerita ni. Tapi kalau orang Islam Malaysia, telefon saja, saya hendak yang paling murah yang cukup syarat. Sebab itu Mim pernah tengok masjid-masjid yang ikat lembunya di padang sebelum disembelih. Ada kes sampai lembu tu mati sebelum hari sembelih. Dik kurusnya. Rasa macam tulang aja je. Okay? Ini yang sudah terjadi. Umi dah tengok. Umi tak kata siapa-siapa. Tak burukkan siapa-siapa. Lembu itu diikat di padang sebelum hari kurbannya. Tengok sekurus-kurus macam sakit. Dan sebelum sempat esoknya tu mati lembu tu. Nasib baik sempat sembelih. Kau tidak terus membazir. Pemilik ladang lembu kata apa? Orang Islam di Malaysia beli lembu, pertama tak pernah tengok, kedua nak yang paling murah, hanya cukup syarat, tak kira gemuk ke kurus. Yang paling murah. Kalau peladang itu kata harga lembu saya paling murah untuk korban 4,500. Artinya tak kurus, tak gemuk sangat, tu. Tapi kita tak, pengusaha tu, sebab itu saya nak ingatkan, kalau boleh dikongsikan dengan siapa-siapa yang menguruskan korban. Cari korban yang sesuai. Okey, jangan yang paling murah sampai beli tulang, bagi tulang ya haram kata orang Bangladesh. Ini kekuatan. Kita ikut syarat je. Asal cukup syarat dah lah. Okey, jangan begitu. Jadi sekali lagi jangan beli yang kurus sangat-sangat. Okey, carilah yang gemuk-gemuk sikit. Mudah-mudahan korban kita diterima Allah sebagai korban yang benar-benar ikhlas. Kepada pengurus-pengurus korban juga, jangan ambil kesempatan. Jangan ambil mudah. Kalau nak jadi pengurus, tolong tengok lembunya. Seorang-orangnya sekarang dah boleh WhatsApp gambar kan. Ini lembunya apa kurus sangat. Cari yang gemuk sikit boleh tak? Okay, kita mengurus duit orang. Sebab itu uruslah dengan baik. Mudah-mudahan kita tidak dicaci maki. Ya Allah, teruknya masjid. Beli lembu kurus kering untuk korban. Kita pun susah juga hati. Kita mendorong orang untuk mencaci. Sedangkan itu nak buat ibadah. Mudah-mudahan sedikit yang kita bincangkan hari ini. Ini bukan kritikan tetapi sebagai teguran dan pandangan. Juga bukan teguran sepatutnya. Apa layaknya nak tegur orang. Hanya peringatan. Sebab kita sedang mengurus, kebanyakan masjid sedang mengurus korban-korban ni. Jadi jangan asal ada, asal cukup lepas batuk di tangga. Jangan.
Malu kita nak bagi pada fakir miskin tulang semua. Mudah-mudahan korban kita jadi korban yang terbaik tahun ini, dan kita diberi kesempatan oleh Allah mendapat imbalan yang terbaik daripada apa yang kita usahakan ini. Jadi sekali lagi Umi minta ampun dan maaf atas anda kata ada terkasar tersilap dan atas kelewatan ataupun atas teknikal yang tiba-tiba terjadi masalah. Tapi syukur Alhamdulillah, kalau anaknya tak sampai tadi maknanya kita memang cuti lah hari ni. Sebab handphone ni langsung tak boleh buka. Tak tahu apa yang salah. Picit salah tiba-tiba mati terus. Jadi sekali lagi kita bangun kekuatan bahawa kita bukan pencaci, kita bukan pencerca, kita bukan nak kritik orang, kita bukan nak komen orang. Tengok dulu, komen diri sendiri dulu, aku ni elok benar ke, aku ni baik benar ke, nak kata orang jahat. Nak kata orang busuk hati, aku ni baik hati ke tak? Nak kata orang tu kedekut, aku ni pemurah ke tak? Masuk balik ke dalam diri, banyak membuat muhasabah diri, sehingga kita dapat selamat daripada menjadi orang yang celaka tadi. Wailul likulli. Orang yang celaka. Itu orang yang sentiasa apa tadi? Orang yang pengumpat lagi pencela. Jadi mudah-mudahan dengan sesi ini kita balik menyemak diri bahawa kita tidak termasuk dari mereka-mereka yang dinobatkan oleh Allah sebagai celaka. Kalau celaka bimbangnya takut tak sempat taubat, maka takut tak sempat minta maaf pada orang yang kita cerca. Kita sangkut tak sampai masuk syurga, lambat masuk syurga kerana perlu mencari orang yang kita cerca untuk kita minta maaf. Sebab itu kita kata dosa dengan manusia Allah tak ampunkan. Allah minta orang tu cari balik. Tapi dosa dengan Allah InsyaAllah. Jadi sekali lagi, mari kita bersihkan hati kita, bersihkan mata kita, bersihkan lidah kita, bersihkan telinga kita. Agar kita tidak melakukan sebagai pencela, kita juga tidak mendengar celaan dan kita juga tidak melihat peristiwa-peristiwa celaan-celaan ini berlaku depan mata kita. Mudah-mudahan sedikit kita membantu diri jadi lebih baik, jadi lebih bahagia kerana kita sudah beransur baik. Coronavirus sudah mula beransur menghilang. Mudah-mudahan Allah terus berkati kesihatan kita untuk kita meneruskan ibadah. Mungkin minggu ini sudah mula nak boleh kuliah di masjid-masjid, sudah mula kuliah di tempat tazkirah, maka kita panjatkan kesyukuran setinggi-tingginya kepada Ilahi. Moga kita diberikan kesempatan, diberikan masa lapang, diberikan kemudahan untuk berkunjung ke rumah-rumah Allah, ke masjid-masjid untuk menghadiri tazkirah-tazkirah yang kita adakan setiap bulan. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak pada perhatian. Mohon maaf atas yang tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan Umi sendiri. Sekali lagi Umi menyusun. Umi memohon, Umi doakan semoga anda sekalian yang dipilih Allah petang ini untuk bersama-sama akan diberi hidayah, dilindung daripada sifat-sifat yang kita sebutkan, yang katakan tadi yang celaka tadi, iaitu sifat yang suka mengumpat, suka mencerca, suka mengkritik itu. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah, tidak termasuk pada orang-orang yang celaka. Samping itu, Umi juga mohon didoakan panjang umur dan sihat, okey. Mudah-mudahan dengan hadiah panjang umur dan sihat ini akan membantu kita untuk meneruskan pertemuan ini mengikut waktu-waktu yang ditentukan. Besok mungkin kita tak ada kuliah. Esok tak ada. Esok pagi Umi ada program, petang pada mesyuarat. Jadi kesempatan untuk bersama rasanya tak sempat. Okay? Sebab mesyuarat Umi start 2:30. Jadi sekali lagi Umi mohon ampun dan maaf, esok cuti. Jadi bagi tahu kat kawan-kawan, besok Umi cuti, tak jumpa. Kita mungkin kalau selesai banyak cepat siapnya tugas Umi di hari Selasa, kita jumpa hari Selasa. Okay, kalau panjang umur, kalau sihat, doakan semua urusan Umi berjalan dengan cepat untuk berjumpa pada hari Selasa. Okay? Kalau tak jumpa, maknanya kita akan jumpa hari Rabu. Okay? Jadi sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas yang tak kena di mata dan di hati. Sesungguhnya yang baik dari Allah, yang tak baik atas kelemahan Umi sendiri. Jadi Umi akan cuba mengatasinya dan Umi doakan semoga semua panjang umur, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya. Diberikan limpahan kasih sayang di kalangan ahli dalam hatinya dan cinta Allah setinggi-tingginya, cinta Rasulullah mengiringnya insya Allah.